Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan pada pensyarah kita, Dr. Abu Bakar Yusof dan rakan-rakan sekalian. Tajuk laporan saya ialah Falsafah Pendidikan Kebangsaan, di mana saya perlu membincangkan mengenai pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan tersebut. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai faktor-faktor pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah berasal daripada Yunani iaitu Phileo dan Sophia. Phileo bermaksud cinta, manakala Sophia bermaksud kearifan. Seorang tokoh falsafah menganggap falsafah sebagai proses menyoal di mana ia memerlukan sifat-sifat seperti mentakul, bertafakur dan berfikir dalam memberi sesuatu jawapan. Pendidikan pula bermaksud penyatuan ilmu pengetahuan untuk melahirkan insan yang baik, seimbang dan bersepadu. Gabungan antara perkataan falsafah dan pendidikan ini melahirkan satu jawapan melalui proses penyoalan secara pemikiran mengenai penyatuan ilmu pengetahuan bagi melahirkan insan yang produktif. Falsafah pendidikan kebangsaan pada dahulunya dikenali sebagai falsafah pendidikan negara. Menurut Akta Pendidikan tahun 1996, falsafah pendidikan negara pada tahun 1988 telah digantikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996. Oleh hal yang demikian, semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan ini. Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum 1988, penggubalannya dilakukan dengan penuh teliti dengan merujuk kepada Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pelajaran 1961, Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979, Rukun Negara, Prinsip-prinsip pendidikan, Matlamat pendidikan serta Dasar pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan negara menjadi nadi dan penjana kepada keutuhan sistem dan dasar pendidikan negara setelah kemerdekaan dicapai. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai faktor-faktor pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Terdapat 6 faktor utama yang menjadi asas kepada pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan ini. Faktor yang pertama merupakan faktor agama, yang kedua faktor individu, yang ketiga faktor ekonomi, yang keempat faktor politik, yang kelima faktor sosial dan yang terakhir ialah faktor sejagat. Faktor agama. Agama Islam merupakan agama rasmi bagi negara Malaysia. Di samping itu, agama Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya juga bebas dianuti mengikut undang-undang negara. Faktor politik. Di dalam usaha membentuk ideologi negara, pengaruh politik memainkan peranan penting. Matlamat pencapaian perpaduan kaum menjadi pertimbangan asas dalam penggubalan falsafah pendidikan kebangsaan. Faktor ekonomi. Rakyat Malaysia yang terlatih dalam pelbagai kemahiran dapat membantu negara memperkembangkan ekonomi dengan meningkatkan daya pengeluarannya. Cita-cita memperkembangkan ekonomi Malaysia telah menjadi salah satu matlamat pendidikan negara. Faktor sosial. Masyarakat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum. Sikap yang positif ini adalah amat penting dalam mencapai usaha perpaduan kaum. Tujuan mencapai perpaduan kaum telah menjadi salah satu matlamat pendidikan. Yang seterusnya, faktor individu.
Potensi individu dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Ianya meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu akan menjadikan insan yang seimbang dan harmoni. Terakhir ialah faktor sejagat. Penggubalan falsafah pendidikan kebangsaan tidak terpisah daripada pengaruh perkembangan sistem pendidikan antarabangsa. Misalnya, program yang dirancang oleh UNESCO pada tahun 1980 telah dimanifestasikan dalam pernyataan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu pendidikan di Malaysia merupakan satu usaha yang berterusan. Hal ini jelaslah mencerminkan konsep pendidikan seumur hidup. Falsafah pendidikan kebangsaan memainkan peranan yang penting dalam aspek pendidikan kerana ia merupakan penanda aras bagi mencapai kegemilangan negara. Pendidikan yang berorientasikan falsafah adalah untuk melahirkan seorang insan yang berjiwa besar dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial yang akan menentukan arah tuju pembangunan negara pada suatu hari nanti.